Assalamualaikum dan hai guys, saya Arismael dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi inilah dia, LG G7 ThinQ, telefon second hand dengan Snapdragon 845 paling murah yang korang boleh dapatkan setakat ni. Bukan setakat tu je, telefon ni punya specs yang mengancam. Contohnya macam kamera f1.6, ada kamera ultra wide, ada hi-fi Quad AC, IP rating IP68 dan juga kebolehan Qi wireless charging. Jadi masa saya beli phone ni, harga dia RM549. Tapi baru-baru ni saya tengok balik dekat Shopee, harga dia dah naik jadi RM579. Atas disebabkan kekurangan stok dan ramai orang tengah cari phone ni. Tapi sebelum tu saya nak bagi pesanan khidmat masyarakat sikit. Kalau korang tengah cari phone X flagship second hand, tolonglah jangan cari phone dengan chip Snapdragon 821 dan ke bawah. Sebab chipset lama ni mudah panas, kurang efisien dan bateri tak tahan lama. Jadi kalau korang nak cari phone X flagship second hand, carilah phone yang sekurang-kurangnya menggunakan Snapdragon 835 dan ke atas sebab lebih efisien, kurang haba dan bateri lebih tahan lama. Jadi saya dah gunakan LG G7 ThinQ ni lebih daripada 3 minggu sebagai daily driver saya dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk LG G7 ThinQ bagi penggunaan pada tahun 2020. Pertama sekali, design phone ni. Kalau tengok dari jauh pun, memang dah nampak premium sangat. Lagi-lagi warna Raspberry Rose yang macam saya pilih ni. Bila pegang phone ni, korang akan rasa feel pegang phone flagship yang mahal. Sebab body dia sangat solid dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 dekat bahagian depan dan belakang. Solidnya phone ni sampai dia ada pengesahan military standard IC10G untuk tahan daripada getaran dan hentakan kecil. Berserta IP68 untuk ketahanan abuk dan air. Tapi jangan pula korang buat drop test atau sengaja celup dalam air. Sebab apa-apa yang berlaku, waranti takkan cover. Kiranya LG letak benda ni sebagai protection tambahan. So kalau phone terjatuh dekat atas lantai ke, tenggelam dalam lubang tandas ke, at least dapatlah kurangkan sikit sebarang masalah atau kerosakan dekat phone ni. Fungsi face unlock dia walau bagaimanapun agak perlahan dan susah nak guna time gelap. Tapi kalau nak laju, korang boleh guna fingerprint scanner dekat bahagian belakang ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada power button dan dekat sebelah kiri ada volume button berserta satu butang khas untuk korang aktifkan Google Assistant. Butang ni yang tak bestnya dia tak boleh remap dalam settings, tapi korang boleh disablekan kalau asyik tertekan butang ni secara tak sengaja. Dekat bahagian atas phone ni ada slot satu SIM dengan micro SD dan dekat bahagian bawah masih ada earphone jack, USB-C berserta boombox speaker berasaskan mono. Apa yang bestnya, boombox speaker ni boleh kuatkan bunyi lagu atau muzik bila korang letakkan phone ni dekat atas permukaan rata, contohnya dekat atas meja. Kalau korang dengar lagu guna wired earphone atau headphone, korang boleh manfaatkan fungsi hi-fi Quad AC untuk dapatkan kualiti audio yang tajam dan menyeluruh, seumpama dengar rakaman yang original dari studio. Kalau korang aktifkan fungsi DTS:X, korang dapat rasa lagu yang korang dengar tu akan jadi lebih wide dengan efek 3D Virtual Surround. Skrin LG G7 ni walaupun guna IPS LCD, dia punya kualiti tu bukan calang-calang sebab dia guna resolusi QHD+, dan ada native support untuk wide color gamut DCI-P3. Kualiti skrin ni kalau tengok dah nak macam skrin OLED. Tambah-tambah pula dia punya auto brightness boleh naik setinggi 1000 nit kalau korang guna time outdoor. Korang pun boleh pilih sejumlah preset warna skrin ni, ubah color temperature, RGB level dan korang juga boleh turunkan resolution dari 1440p ke 1080p atau 720p untuk jimatkan bateri. Walaupun usia Snapdragon 845 dah lebih daripada 2 tahun, performance dia masih terasa pantas untuk kegunaan harian ataupun gaming. Tambah-tambah lagi dia guna storage UFS 2.1, so buka apa-apa apps pun rasa laju je dan nak buat multitasking pun rasa smooth sangat. Untuk gaming, korang boleh guna settings HDR Ultra atau Smooth Extreme dekat PUBG dan gyro dia pun sangat accurate kalau korang aktifkan fungsi gyro ni. Game lain macam COD Mobile boleh set grafik very high atau high dengan frame rate max
Dan bagi peminat Mobile Legends, korang boleh setkan grafik sampai high setting. Dengan chipset Snapdragon 845, korang nak main Fortnite pun boleh. So kalau phone tu memang ada support untuk Fortnite, korang search je dekat Play Store, nanti korang boleh download game ni. Dari segi interface, LG G7 ni guna LG UX. So korang dapat interface yang colourful dengan sejumlah fungsi yang menarik. Korang boleh onkan fungsi app drawer dan boleh aktifkan fungsi second screen untuk customize display area dekat bahagian notch ni. Fungsi always on display pun ada, tapi tak disarankan untuk on sebab panel dia guna IPS LCD. So kalau on tu dia akan makan bateri sikit. Dari segi kamera, LG G7 ada setup dual kamera dengan penggunaan sensor utama 16 megapiksel f1.6 dengan sensor ultra wide 16 megapiksel f1.9. Apa yang best? Kamera utama LG G7 ni korang tak perlu risau pasal gambar gelap ke, bergegar ke, sebab dia ada OIS dan aperture f1.6 yang cukup besar untuk smartphone. Hasil gambar dia nampak terang, noise level dia pun rendah dan mempunyai keupayaan dynamic range yang seimbang untuk kebanyakan situasi penggambaran. Kamera ultra wide dia pun nampak terang sebab guna aperture f1.9, cuma macam kebanyakan smartphone lain, kualiti dia akan jadi soft sedikit berbanding kamera utama. Tapi apapun, kamera ultra wide ni kira satu fungsi yang sangat berguna. Lagi-lagi masa ambil gambar landscape, pemandangan atau bergambar di tempat yang sempit. Kamera depan dia guna sensor 8 megapiksel f1.9 yang mana saya perasan kulit saya nampak lebih putih dan flawless walaupun dah offkan fungsi beautify. Tapi apapun, gambar selfie dia nampak masih terang dan tajam walaupun guna ketika low light. Tapi saya paling suka dengan video recording dia, yang mana kualiti video dia antara yang terbaik selain flagship Samsung, Sony dan iPhone. Kawalan autofocus bagus, ada keupayaan dynamic range yang tinggi dan rakaman dia pun tak mudah bergegar. Even shoot dalam resolusi 4K pun, video nampak stabil je. Tak kira korang shoot guna kamera utama atau guna kamera ultra wide. Apa yang best lagi, dia punya manual mode untuk video memang power. Sebab korang boleh adjust shutter speed, ISO, white balance, manual focus, buat focus peaking dan ada audio control dengan wind noise filter. Tak cukup lagi, LG siap bagi lagi option untuk record dalam high bitrate, hi-fi audio recording dengan kebolehan rakaman HDR10. Korang pun boleh guna fungsi point zoom untuk dapatkan zoom yang lagi smooth lepas korang pointkan dekat suatu bahagian dalam viewfinder. Sebelum saya terlupa, LG G7 ni nak install Gcam pun boleh sebab dia ada RAW support, so korang bolehlah nak dapatkan gambar yang lagi lawa dan sharp ala-ala Google Pixel bila ambil gambar guna Gcam ni. Dari segi bateri, kapasiti bateri dia taklah besar mana sebab LG G7 ni guna bateri 3000 mAh sahaja. Tapi bila pakai buat harian, dia punya bateri life dia sebenarnya not bad juga sebab saya boleh dapat dalam 6 jam 28 minit untuk penggunaan casual dari pagi sampai ke malam. Dari segi charging, phone ni boleh charge dari 0 hingga 100% dalam masa 1 jam 42 minit dengan charger quick charge 3.0 dan kalau korang nak cepatkan lagi, korang boleh guna charger quick charge 4+. Fungsi wireless charging pun ada, tapi fungsi ni lebih berguna kalau korang nak top upkan bateri sikit-sikit sebab masa charging dia akan ambil masa lebih 3 jam kalau nak charge dari 0 hingga 100%. Jadi selepas 3 minggu saya guna LG G7 ni, saya sebenarnya cukup berpuas hati dengan pembelian saya. Sebab dengan harga RM550, saya dapat banyak benda dekat phone ni. Dalam ada Snapdragon 845 yang laju, ada storage UFS 2.1, ada ketahanan air IP68, kamera f1.6 yang terang, mempunyai fungsi video recording yang sangat mantap dan ada sokongan Hi-Fi Quad DAC untuk pendengaran audio yang lebih sedap dan terperinci. Cuma kekurangan dia, phone ni tak menggunakan skrin OLED untuk bagi skrin yang lagi menawan, tak ada stereo speaker dan saya harapkan kapasiti bateri dia lebih besar untuk handle penggunaan berat terutama untuk gaming. Tapi apa pun, LG G7 ni bukan setakat phone Snapdragon 845 paling murah yang korang boleh dapatkan setakat ni. Tapi phone ni lengkap dengan fungsi yang padat, membuatkan phone ni sangat berbaloi dibeli, terutama korang yang mengutamakan prestasi, audio, penggambaran dan kebolehan rakaman video yang berkualiti tinggi. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk video kali ini. Kalau korang suka konten macam ni lagi,
Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, boleh tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.